Nabi Sulaiman adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa azka wa afdalu salawatillahi wa taslimatihi 'ala man arsalahu rabbuhu rahmatan lil 'alamin wa hujjatan 'alan nasi ajma'in. سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي وعلى آله وصحبه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang pertamanya, mari sama-sama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sentiasa mencurah-curah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, khususnya kita yang diberi peluang oleh Allah untuk berada pada 10 malam yang terakhir, dan pada malam ini malam yang ke-27, hanya berbaki sekitar 3 ataupun 4 malam sahaja lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah cepatnya masa berlalu. Betullah apa yang Allah sebut, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang boleh dihitung, melambangkan bagaimana Ramadan ini cepatnya berlalu. Kita telah berada pada hari-hari terakhir Ramadan. Eloklah sebenarnya kita bermuhasabah sejauh mana layanan kita dengan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dengan kehadiran Ramadan yang penuh barakah ini. Tetapi macam mana keadaan Ramadan itu melayani kita, berpuas hati ataupun tidak dengan apa yang kita lakukan kepadanya, itu terserahlah kepada diri masing-masing. Bermuhasabahlah. Macam juga kita mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW. Layak ke tidak kita ni untuk mendapat syafaat Nabi? Yang kita takutnya cinta tidak bertepuk. Inilah hak yang kita bimbang. Kita mengharapkan syafaat Nabi, tapi Nabi tidak pandang pun kita. Macam kita mengharapkan redha Allah, namun Allah tidak pandang pun kita. Allahu Rabbi. Saat-saat terakhir Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kita peluang. Alhamdulillah. Orang yang telah berada di alam kubur, mereka merayu pada Allah Ta'ala supaya mereka dikeluarkan kembali daripada kubur untuk duduk dalam Ramadan. Khususnya pada malam-malam terakhir ini. Allah Rabbi. Kita nak berlabuh dah Ramadan. Nak menutup tirai dah. Allah Rabbi. Tapi malam ni, ingat, malam ni malam yang ke-27. Mengikut pendapat daripada Abdullah bin Abbas, periwayatan daripada Ubay bin Ka'ab, mengatakan bahawasanya Nabi pernah berpesan kepada seorang lelaki yang dah agak uzur datang bertemu Nabi SAW, merayu dengan Nabi, wahai Rasulullah, saya ni telah dimamah usia, kudrat saya pun sangat terbatas, nak buat ibadat pun tidak boleh dah, nak banyak-banyak. Wahai Rasulullah, tolonglah beri gambaran kepada saya bila sebenarnya malam Al-Qadar. Periwayatan daripada Ubay bin Ka'ab tersebut mengatakan bahawasanya Nabi suruh lelaki tua tadi supaya mencari pada malam yang ke-27. Sebab itulah bagi pendapat Abdullah bin Abbas, setiap tahun, setiap bulan Ramadan, Al-Qadar, malam Al-Qadar itu
ialah malam yang ke-27. Cuba tuan-tuan tengok malam tadi, hak yang berlaku di bumi Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Kebanjiran manusia. Mereka duduk di lorong-lorong jalanan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kita, malam ni malam yang ke-27, Allah Ta'ala jatuhkan malam 27 untuk kita ni malam Jumaat. Maknanya masa itu dia punya lipatan amalannya berganda-ganda. Kalau kenalah malam ni malam Al-Qadar, subhanallah, kelebihan malam Al-Qadar, kelebihan malam Jumaat, kelebihan i'tikaf, kelebihan qiyam, Allahu Akbar. Bertalu-talu anugerah daripada Allah. Bertuahlah bagi orang yang ambil peluang, dia rebut peluang ni. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita masuk sahaja Ramadan, bila kita dengar sahaja panggilan daripada Allah, daripada malaikat Allah, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai pemburu kebaikan, terimalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan ini. Wahai yang masih lagi bergelumang dengan maksiat, tolonglah berhenti pada bulan ini. Allahu Akbar. Satu panggilan manja, panggilan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Macam mana layanan kita, macam mana kita melakukan kepada tetamu kita ini, pastinya kita akan dapat hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, pada saat-saat akhir Ramadan ini, mari kita muhasabah. Muhasabah apa? Yang pertama, muhasabahnya, nama kita ni agak-agak masuk tak lagi dalam kumpulan orang yang diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Ramadan, tawarannya keampunan daripada Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Rabbi, siapa yang puasa Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan, siapa yang hidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, Allah ampun dosanya. Yang pertama, masing-masing muhasabah sungguh-sungguh. Kita masuk tak dalam kumpulan ini. Sebab kalau tak masuk, kita bimbang. Nabi kata apa? Gharima anfur rajul man dakhala Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Terpotong hidung. Maksudnya, binasalah, celakalah bagi orang yang boleh masuk Ramadan, berlalunya Ramadan. Nak labur dah Ramadan, tetapi dia tidak termasuk dalam golongan orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazubillah. Ini tak jauh daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, ada tak kita, dia telah diberikan satu perasaan, satu semangat. Semangat apa? Semangat al-munafasah, al-musabaqah, al-musara'ah. Ini sangat penting tuan-tuan. Sebab itulah bagaimana Nabi SAW mendidik diri Nabi, mendidik sahabat-sahabat supaya mendakap sifat seumpama ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam 3 ayat kan. Yang pertamanya, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Al-musara'ah, maksudnya dalaman kita ni, kita bersaing dengan diri kita. Kita cabar diri kita. Sebab apa orang lain boleh buat ibadat? Sebab apa orang lain boleh qiyamul lail? Sebab apa orang lain boleh baca Quran? Sebab apa orang lain boleh zikir kepada Allah Ta'ala? Sedangkan kita tak boleh. Sebab manusia ni, dia ada 3 nafsu paling kurang. Yang pertama, nafsu ammarah. Nafsu yang menarik kita untuk buat benda-benda jahat. Kalau kita tidak mujahadah seperti mana yang diarahkan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
Orang yang mujahadah lawan sungguh diri dia. Subhanallah, tuan-tuan. Bila dia lawan diri dia ni, bersungguh untuk mencari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya Allah buka jalan. Sesungguhnya orang Allah Taala bersama dengan orang-orang yang baik. Allah Rabbi. Al-musara'ah, masuk bersegera kepada kebaikan. Jadi macam mana kita nak lemahkan nafsu kita? Nafsu amarah itu beliau pergi naik kepada peringkat yang kedua, namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini maksudnya ialah nafsu yang mencela diri kita sendiri. Bukan cela diri orang. Masalah kita sekarang banyak cela orang, ni masalah dia. Kau tengok kepada X ataupun dulu Twitter. Makna Twitter ni orang-orang profesional balah. Kau tengok kepada Facebook, orang tua-tua balah. Kau tengok TikTok, budak-budak muda balah. Jadi makna 3 dimensi ni kita tengok semuanya suka balah belaka. Inilah masalahnya. Sebab apa? Sebab kita melihat keaiban orang. Apabila kita tidak dapat melihat keaiban kita, maka masa kita tu akan digunakan untuk membicarakan tentang keaiban orang lain. Wala'iyahzubillah. Itu petanda awal bahawasanya Allah tidak nak kebaikan kepada kita. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, basarallahu uyubah." Apabila Allah tak nak kebaikan pada seseorang itu, Allah bukakan keaiban dia. Bila melihat keaiban dia, kekurangan dia, maka dia akan perbaiki daripada satu masa ke semasa. Maka tidak ada masa untuk melihat keaiban orang. Dan yang ketiganya ialah nafsu mutmainnah. Apabila kita dah mencela diri kita yang tidak baik itu, kita cuba untuk buat kebaikan. Dan bila kita buat kebaikan, akan diberi satu perasaan, dipanggil satu keseronokan. Keseronokan buat baik. Allah Rabbi. Sebab tu kita tengokkan orang tua. Allah Rabbi. Orang tua ni bersungguh benar dia buat ibadat. Sebab apa? Sebab seolah-olahnya dia dah seronok dah. Dah sebati dah. Pukul 2 pagi confirm bangun pagi untuk qiyamul lail. Sebab dah menjadi ajaran sejak muda lagi. Tambahan pula bila dah tua ni, ibarat kita maraton, dah nampak dah tali penamat tu. Maknanya kalau lelah macam mana pun 40 kilo dah kita dah berlari, bila dah nampak tali penamat tu, mesti kita tidak akan rasa nak berhenti. Sebab apa? Dah nampak dah garisan penamat tersebut. Begitulah umpamanya orang yang dah lanjut usia, ibadat dia itu dia rasa seronok. Sebab apa? Sebab dia nak pergi dah. Nak tinggal dah dunia ni. Allah Rabbi. Bila orang tu diberi keseronokan, maka dia dapat nafsu mutmainnah. Rasa tenang sangat bila baca Quran. Tenang sangat bila duduk majlis ilmu. Tenang bila qiyamul lail. Tenang bila zikir kepada Allah Ta'ala. Ketika itu, maka Allah Subhanahu Ta'ala akan memberi anugerah yang sangat hebat. Tengok apa yang Allah Ta'ala panggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Allah. Jiwa yang tenang inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Ta'ala untuk menghuni syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Nak boleh jiwa ini, kata ulama, mesti istiqamah. Allah Rabbi. Maknanya cuba kita renung, muhasabah daripada awal kita duduk puasa, malam pertama Ramadan, hari Sabtu, malam Ahad. Sampai malam ni, malam ke-27. Alhamdulillah Ustaz, kita tak tinggal lagi sembahyang tarawih. Alhamdulillah. Makna istiqamah lah tu. Istiqamah sampai malam tadi. Alhamdulillah. Malam ni belum tentu. Sebab ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang masuk hospital. Tengok ada orang aksiden. Mati dah. Tak siapa nak bertarawih malam ni. Ada orang yang sakit terpaksa bermalam di hospital. Masuk ICU. Allah Rabbi. Semua itu rencana dan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita doakan. Kalau kita dah sampai peringkat istiqamah dah. 26 malam dah. Alhamdulillah. Mohon sungguh-sungguh Allah tambahkan rezeki kita untuk terus mendapat malam-malam akhir ni. Tambahan pula, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut malam Al-Qadar. Mengikut sipir dia lah.
Ni dipanggil ilmu tajribah, dipanggil ilmu tajribah. Biasa sebenarnya ilmu tajribah ni kita dengar. Ada ulama kata, kalau kamu beramal dengan ayat 1000 dinar 10 kali selepas waktu subuh, dipermudahkan rezeki kamu. Kita pun beramal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu kulla shay'in qadra. Baca 10 kali. Tapi dok murah-murah pun rezeki. Sebab ilmu tajribah dia depend kepada individu. Maknanya kalau Ustaz Fazal dia beramal 10 kali, sebab Ustaz Fazal dia orang alim, orang yang suka ibadat berpuluh tahun dah, dia cukuplah 10 kali. Maknanya melimpah ruah rezeki dia. Tapi kita dia yang baru nak start, yang baru nak berjinak dengan qiyamul lail, nak berjinak dengan bacaan Quran, mungkin tidak boleh 10 kali, mungkin baca 100 kali baru murah rezeki. Jadi ilmu tajribah ni dia boleh berubah-ubah mengikut orang masing-masing. Jadi berdasarkan kepada Imam Al-Ghazali, kalau start puasanya hari Ahad, maka malam Al-Qadarnya pada malam 29. Mana malam akhir sekali. Ambo terkejut jugalah. Orang Melayu kita ni dia beza dengan orang Arab. Ustaz. Dia beza dengan orang Arab. Ambo malam tadi tu qiyam dengan Ustaz Bilal, Syekh Bilal daripada Iraq. Syekh Bilal kata pelik orang Melayu kita ni, kata dia. Sejak hampir dekat dengan 7-8 tahun duduk di Malaysia ni, pelik. Dia kata, sebab apa? Sebab masjid di Malaysia ni, kalau bermulanya Ramadan, penuh masjid. Maknanya start malam pertama tu, dia kata, muka-muka hok dok sekong dengan masjid. Ramai aja. Ramai tengok mari ke masjid. Ni Malaysia ni, untuk malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah, tetapi, kalau di Iraq, di negara Arab, kata dia, orang akan memenuhi masjid 10 malam terakhir. Orang kok nangis dadah. Orang kok yang duduk apa di dok sungguh mana buat ibadat. Sebut 10 terakhir ni penuh masjid nak kabarnya. Dia kata kami tengok ada muka-muka yang sangat menakutkan. Tengok muka tu menakutkan dah nak kabarnya. Walaupun begitu dia mari sembahyang masjid 10 malam terakhir ni. Tapi pelik lah. Orang Melayu dia kata. Kamu tak tahu dia kata. Dia kata pelik. 10 malam terakhir ni koho kosong. Orang panggil orang panggil koho hamba. Koho sikit orang yang duduk dalam masjid ni. Kata dia. Tak tahulah. Mungkin kada sibuk buat persiapan hari raya. Dia pun sedap juga kata. Sebenar hari raya ni pakai baju baru. Walaupun murah tak apa lah. Sehari je pun kata dia. Betul sungguh kata dia. Hari raya dia sehari je. Lalu takbir hari raya ni, hari Idul Fitri ni, bermula jatuhnya matahari 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan, takbir sampailah Tok Imam keluar sembahyang raya. Allahu Akbar. Habislah takbir raya. Tak ada lah. Maknanya singkat aja sebenarnya. Tapi mungkin kerana kita puasa ni letih kan. Jadi kita nak balah lah maknanya. Makna sebulan kita puasa, sebulan juga lah raya. Itu kesilapan kita. Adapun Aidil Adha lebih besar daripada Aidil Fitri. Aidil Adha, cuba tengok. Boleh takbir sejak daripada 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah. 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari boleh takbir. Besarnya Aidil Adha nak banding dengan Aidil Fitri. Tapi kita orang Melayu ni membesarkan Aidil Fitri lebih daripada Aidil Adha. Jadi kita kena ambil jugalah. Sentak jugalah malam tadi tu kena. Masa sahur tu kau mahal. Allah kata. Dia kata pelik kata dia. Orang Melayu Islam di Malaysia ni kata dia. 10 malam akhir ni orang ngok masjid. Kita kena buat perubahan. Tak kira mana. Tak kira Kuala Lumpur ke, Johor ke, Melaka ke, Terengganu ke, Kelantan ke, kita buat perubahan insya-Allah. Kita buat perubahan. Malam ni malam 27. Kita sebut tadi lah. Maknanya malam yang sangat hebat. Kalau ikut mazhab Abdullah bin Abbas, berdasarkan kepada hadis Ubay bin Ka'ab tadi tu, Nabi khabar kepada orang tua tadi, kamu jarilah pada malam 27 Ramadan.
Jadi hadis ni ambo lebih terjih pada hadis ni sebenarnya. Sebab riwayat dia daripada Ubay bin Ka'ab. Siapa dia Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab ni sahabat yang Allah Ta'ala kirim salam. Allah kirim salam pada dia. Bukan Nabi kirim salam. Allah Ta'ala kirim salam. Nabi bermimpi. Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, bagi esok kamu kirim salam aku kepada Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Bacakan kepadanya surah Al-Bayyinah. Setiap kali kita baca, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'yumul bayyinah. Tolong ingat nama Ubay bin Ka'ab. Inilah orang yang sangat istimewa. Sebab tu Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu menjadikan Ubay bin Ka'ab menjadi imam sembahyang tarawih walaupun dibuat 20 rakaat pada zaman pemerintahan dia. Sahabat semuanya senyum. Seronok sangat sembahyang tarawih sebab diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab. Tak terasa panjang. Tak terasa letih. Subhanallah. Itulah kehebatan Ubay bin Ka'ab. Dan hadis dialah yang mengatakan malam Al-Qadar itu ialah malam 27. Subhanallah. Selamat beramal insya-Allah. Selamat memburu ibadah yang terbaik. Dan buat kenapa Ustaz? Nak buat apa malam Al-Qadar ni? Malam ni malam Al-Qadar ni. Nak buat kenapa? Ni sepatutnya waktu siang ni kita buat dah. Kata Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi. Dia menjadi imam Masjid Mekah hampir 40 tahun lebih dah. Dia kata, setiap malam, 10 malam yang terakhir, jangan tinggal 3 amalan penting, kata dia. Tak banyak pun. Yang pertamanya, sembahyang duha waktu siang hari. Jangan tinggal sembahyang duha. Yang keduanya, qiyamul lail, tarawih, qiyam. Yang ketiganya, infak. Kita sedekah. Allah Rabbi. Sedekah mengikut qada masing-masing. Allah Rabbi. 3 benda ni jangan miss. Setiap hari, setiap malam, 10 malam akhir. Hamba memanglah nak sebut jugalah bab apa ni satu qada ni, jangan kita tuju-tuju. Ada orang tuju 21, 23, 25, 27, 29. Jangan. Nabi kata tahawrau lailatul qadr. Cari malam al-qadar tu fil ashr awakhir, 10 malam terakhir. Maknanya kalau contoh kita andaikan Ustaz Fazal, ada 10 anak kuci. Di antara 10 kunci itu ada satu kunci yang boleh buka peti. Peti yang ada dalamnya jokong emas yang bernilai jutaan ringgit. Jadi orang beri kepada kita 10 anak kunci ni. Agak-agak kita ambil 1 ke 2. Ustaz. Kalau orang cerdik dia ambil belakang. Sebab dia tak tahu anak kunci mana yang boleh buka peti tersebut. Jadi kalau main 7 je, kalau kita ambil contoh malam 21, 23, 25, kita ambil 5 sahaja contohnya. Itu barangkali ya, mungkin macam kita malam ni malam 27, tapi Arab Saudi dah malam 28. Ustaz, malam tadi dia dah malam 27. Maknanya dia awal. Tengok tu, dia awal. Jadi maknanya mungkin malam tadi dah apa dia punya malam Al-Qadar. Jadi sebab tu kita ambil 10 anak kunci ni. 10 anak kunci ni, insya-Allah adalah anak kunci yang boleh buka peti yang berharga tersebut. Mudah-mudahan itulah dia malam Al-Qadar, insya-Allah. Okey, baik, itu muhasabah kita pada saat ini. Ada tak lagi perasaan al-musara'ah? Ada tak lagi perasaan kita haloba, rasa seronok untuk bertanding ataupun merebut kebaikan? Tu dia. Kalau dah ada, alhamdulillah. Kita rasa Allah ruginya aku tak beramal, Allah ruginya aku tak buat itu, tak buat ini. Kalau ada tu, alhamdulillah. Yang keduanya ialah al-musabaqah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi
dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Sabiqu, ada juga disebut fastabiqu al khairat. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita al-musabaqah. Al-musabaqah ni maksud kita dengan sahabat kita, dengan jiran kita, dengan sahabat handai kita. Maknanya kita bersaing dengan dia. Dia dapat sekali khatam, kita nak 2 kali. Dia 3, kita 4. Dia 5, kita 6. Maknanya bersaing secara fizikal. Hak tadi bersaing secara emosi. Semasa dengan nafsu hak dalam. Tu dia. Inilah yang kita nak supaya Allah beri perasaan ini. Al-musyara'ah, al-musabaqah dan al-munafasah. Sebab perintah Allah, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Hendaklah kamu bersaing, competition di antara kamu, wahai orang-orang yang mencari kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba tengok apa yang berlaku pada sahabat-sahabat dulu. Mereka bersaing. Anas bin An-Nadhr minta dengan Nabi supaya perang Uhud berlaku di luar daripada Madinah. Sedangkan Nabi nak berlakunya di Madinah. Sebab apa dia minta supaya berlaku di luar Madinah? Sebab dia orang tak pergi perang Badar. Allah turun satu surah Al-Anfal, kelebihan orang pergi perang Badar. Jadi dia yang ketinggalan tersebut minta Nabi nak keluar juga daripada Madinah supaya dapat kelebihan. Seumpama mana orang-orang yang pergi perang Badar dapat kelebihan daripada Allah. Nabi terima apa hak dia cadang. Subhanallah. Dia terus meluru masuk ke medan musuh. Akhirnya beliau dibunuh oleh musuh. Dan keadaan sangat dahsyat. Tak nampak rupa. Dia ditikam dan dicincang rupa dia. Maknanya dia membenarkan janji Allah. Sebab apa? Sebab ada budaya competition. Begitu juga lah apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat daripada Muhajirin. Bila sampai di Madinah, dia melihat Allah puji orang Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini kita baca dalam surah Al-Hashr. Allah sebut bagaimana orang Ansar yang baru sahaja dapat Islam. Masya Allah, dia tolong orang Mekah hak mari sehelas pinggan. Tinggalan harta hak ada di bumi Mekah. Nampak tu? Sebab Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar Quraisy, marah dia orang bawa keluar harta Mekah. Pernah Abu Jahal halang Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni orang Rom. Walaupun ada katanya asal daripada orang Arab. Dia duduk di Rom, akhir baru balik semula ke Mekah. Tak apalah, apa pun tak ada masalah. Yang pentingnya daripada Rom dia sampai ke Mekah dan keadaan sehelai sepinggang. Dia sampai di Mekah, dia berniaga, Masya Allah, kaya raya dia. Bila dia himpunkan harta dia, naik atas unta, beberapa ekor, untuk dibawa barang dia ni keluar daripada Mekah masa hijrah. Mari Abu Jahal, dia kata apa dia? Ya Suhaib, ataitana sa'luqan haqira. Suhaib, kamu datang ke Mekah ni apa kedana? Harta yang kamu duduk usung tu harta orang Mekah. Jangan bawa keluar harta Mekah ni. Tu dia. Mari papa ke dana nak bawa keluar harta Mekah ni. Akhirnya kata Suhaib, kamu nak harta aku ni? Nak halang aku daripada aku berhijrah keluar daripada Mekah ni? Nak harta aku? Ambil lah harta ni nak. Dia tinggal habis harta dia. Dah rupala Abu Jahal. Tak aja tengok lagi manusia pesen lagu ni. Hak yang tak sayang masuk kepada harta dia. Habis dia tinggal terus naik unta. Nyok. Keluar daripada Mekah, tuju ke Madinah. Allah Rabbi. Maka harta sahabat hak tinggal tu, Abu Jahal beri kepada Abu Sufyan. Disatukan jadi modal negara. Ni sedap negara. Sebab modal ada. Allah Rabbi. Makna nak khabar, sahabat, dia sampai di Madinah, sahabat itu tidak ada apa. Sahabat Mekah ni tak ada benda. Bila sampai di Madinah, orang Madinah, Masya Allah, peranan Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah bin Ummi Maktum. Setahun sebelum Nabi berhijrah, Nabi dah hantar 2 orang sahabat ini untuk berdakwah di bumi Madinah
naik rumah, turun rumah, naik rumah, turun rumah, supaya mengajar Al-Quran. Allah Rabbi. Kesan daripada itulah ramai orang Madinah terima Islam. Bila Nabi sampai di Madinah, orang Ansar ni, orang Madinah ni tolong orang-orang Muhajirin. Beri piti, beri rumah, hatta beri isteri pun ada. Zaman dulu ada orang nikah 10 orang. Ada nikah 10 orang. Jadi disusur bini di 10 orang. Kamu tengok bini aku di mana, kamu kenal. Aku cerai dia, habis dah nikah secara percuma. Allah Rabbi. Sampai setara tu, orang-orang Ansar. Padahal dia tidak lama pun dia talbiyah Nabi. Nak banding dengan orang Mekah. Orang Mekah 53 tahun Nabi talbiyah. 13 tahun selepas menjadi Nabi. Tapi orang Madinah tak rasa lagi sentuhan daripada Rasulullah. Comanya ada 13 orang, 73 orang berlakunya bai'ah. Yang pertama bai'ah Aqabah yang pertama yang disebut bai'atul nisa, yang keduanya bai'atul Aqabah, yang kedua disebut bai'atul harbi. 2 kali ni je maksud hampir 100 orang sahajalah yang pernah bertemu dengan Nabi 2 tahun sebelum Nabi berhijrah. Yang lain semua tak kenal Nabi pun. Cuba bayangkan dengan bai'ah tadi tu Allah ubah jiwa orang Madinah. Yang dulunya Allah tak nak sebut orang Madinah ni jahat tak jahat perangai dia je. Allah kata wa kuntum ala syafa' hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Allahu akbar. Bagaimana Allah declarekan perangai orang Madinah ni macam orang nak duduk, nak terjun neraka dah. Jahat dah jahat. Tapi bagaimana dengan Nabi polis dengan agama ini dapat melakukan perubahan yang begitu hebat. Jadi mereka beri piti, beri rumah sebagainya. Jadi sahabat-sahabat Muhajirin ini yang mari perasaan sedih. Sebab kalau duduk di Mekah, dia boleh buat aja apa yang dibuat oleh orang-orang Madinah ni. Akhir tanya Nabi, ya Rasulullah, Allah utunglah orang Madinah. Zahaba ahlad duthur bil ujur. Zahaba ahlad duthur fi darajatil aliyah fil jannah. Utunglah orang Madinah ni. Banyaklah pahala dia boleh. Sebab bantu kita. Utunglah orang Madinah ni. Tinggilah darjat di surga esok. Sebab kalau kita dengan Rasulullah, kalau kita duduk Mekah dulu, boleh bawa harta kita daripada Mekah. Tak payah tolong kita ni. Kita pula tolong orang lain. Kata sahabat-sahabat. Dan wak guana itu takdir Allah. Kalau kamu nak boleh pahala macam dia orang ni, hendaklah kamu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap kali lepas sembahyang fardu. Pahalanya sama je dengan orang hak yang Madinah buat ni. Maka sahabat Muhajirin pun buatlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lepas sembahyang. Orang Ansar ni pula dengar, tengok apa yang orang Muhajirin ni buat. Jadi dia tengok cara fikir dia ni. Dia kata orang Muhajirin ni lama duduk sama Nabi. 13 tahun di Mekah. Sebab Nabi jadi Rasul. Maka mesti ada banyak amalan yang orang Madinah tak tahu. Akhirnya dia pun ikut orang Muhajirin buat. Dia tasbih juga. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar juga. Esoknya orang Muhajirin ni dia jumpa Nabi pula. Rasulullah, mana haji? Orang Ansar pun sebut juga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dia Rasulullah. Akhir Nabi kata, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha." Itulah kurniaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang dia kehendaki. Senyap sahabat-sahabat Muhajirin. Makna nak khabar je, sahabat ni ada budaya competition dipanggil. Inilah kita nak ni. Jadi ada tak lagi? Nak berlabuh Ramadan ni, ada tak perasaan tu lagi? Masing-masing jawab lah. Masing-masing jawab. Itu dia. Jadi seterusnya tuan-tuan, sebelum Ramadan berlabuh ni, kita minta, kita tanda list. Apa hak yang telah kita buat. Apa hak yang masih lagi kita belum buat. Itu dia. Okey? Baik. Kita ambil kesempatan juga. Yang pertama sekalinya, bila nak berlabuh Ramadan ni, jangan berhenti lagi daripada beribadah. Amba minta sungguh lah. Minta sungguh. Pada yang berwajib lah. Kalau boleh, janganlah pasal lagu raya tu kuat-kuat sangat. Kalau boleh lah. Kalau kita pun, kalau kita buka radio pasal lagu raya, tutup lah dulu. Tutup lah dulu. Tu dia. Sebab raya ni bulan Syawal.
macam awal. Ramadan dah habis lagi. Bila kita pasang lagu raya ni, insya-Allah macam kita dok seronok, dah duduk pada Ramadan. Kita pun berasa hati sebenarnya. Kalau tamu, kita jadi tamu orang, nombor tu, orang tu apa layan kita. Kita rasa selesa. Dok selesa kita. Lepas tu macam tuan rumah nak ambak je kita, ibarat dia je. Padahal kita ni duduk rumah dia sebagai tetamu. Tiba-tiba keadaan dia tu macam nak ambak je kita ni. Jadi kita tak seronok lah. Tapi kalau orang tu ada kuasa macam stesen radio ke, TV ke, dah sedut cara lagi lah. Lagu raya tu. Allah Rabbi. Biasa raya juga Allah lah. Macam-macam ni buat lagu raya tu. Artis-artisnya hodok senonoh Allah. Apa lagu tu Ya Allah, ya Tuhan. Kita ni zaman milenial dah. Zaman milenial dah. Patutnya lagu-lagu raya tu nyanyi dia je biarlah bentuk ketuhanan kat situ. Tahu? Tunjukkan kita ni rasa syukur sungguh-sungguh. Doklah lagu raya baharambang gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi nak sebut je ialah pada akhir Ramadan ini kita terus lagi buat ibadat. Jangan duk gaduh lagi. Nak raya. Raya ni, malam raya tu ada satu ibadat. Litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Pada malam raya tu banyak kata takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak kira lah sirah apa pun. Banyak kata takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dia. Jadi di antara kita nak berlabuh Ramadan ini, kena jaga juga adab-adab kita nak ucap selamat tinggal kepada tetamu kita Ramadan ni. Adab-adab dia tu kena ada. Supaya kita merayu sungguh pada Allah SWT. Sahabat-sahabat dia minta di akhir-akhir Ramadan ni, minta supaya jumpa pula Ramadan tahun depan. Bila jumpa pula tahun depan, kelebihan yang ada pada Ramadan ini, kata sahabat, kalau boleh wahai Rasulullah, kami nak Ramadan ini sepanjang tahun dengan kelebihan yang ada. Itu dia. Maknanya sahabat minta doa dah. Lepas tu di penghujung Ramadan ni kita doa. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal salatana. Minta Tuhan terima. Sebab itulah ucapan raya tu kita kata apa dia? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Tuhan terimalah amalan kebaikan kita, hak yang kita buat sepanjang Ramadan. Kita tak tahu tuan-tuan, amalan kita Tuhan terima ke tidak. Allah Rabbi, hak ni kita bimbang ni. Sebab tu kita buatlah yang terbaik supaya tetamu hak kita datang mari jumpa kita ni, dia pulang pun dengan keadaan yang gembira insya-Allah. Baik. Di antara ada satu ibadat yang nak sebut tuan-tuan. Apa dia? Kalau boleh ngapa belaka ni. Ibadat hak yang sangat hebat. Di penghujung Ramadan ini, sampailah pada hari raya. Ibadat dia apa? Idkhalus surur fi qalbil bashar. Masukkan perasaan gembira kepada orang. Sebab tu Nabi SAW di saat akhir Ramadan ni, Nabi tengok ada orang yang tidak kemampuan. Siapa pekat pada hari raya tu, ada kisah disebutkan. Nabi tengok ada budak puang tu sedih je. Orang lain je suka belaka, duk main. Dia suka, dia seorang sedih je. Nabi pergi jumpa, budak tak berkenal Nabi. Nabi tanya dia, apa sedih sangat ni? Macam mana tak sedih Pak Cik? Orang lain semua ada baju raya, baju baru. Aduh, saya mana ada ayah, mak tak ada, beberapa anak yatim. Keadaan sedih, tak ada cara. Akhirnya Nabi bawa budak ni masuk rumah. Bila masuk rumah, Nabi suruh Aisyah mandi dia, pakai baju baru. Tu, subhanallah. Siapa pekat, budak tu terasa Nabi SAW ni macam ayah dia. Allah sukalah dia pakai baju baru sebagainya. Subhanallah. Idkhalus surur. Masukkan perasaan gembira. Kalau kita seorang anak, masukkan perasaan gembira kepada mak ayah. Ni, anak-anak yang duduk di perantauan. Mak ayah yang duduk kampung ni, dia tak mahu apa pun daripada anak-anak.
Tu, bila tua ni makan pun dah ada banyak mana. Makan pun banyak memilih dah. Dah segala penyakit ada belaka dah. Kecil mana darah tinggi jatuh. Mari. Astagfirullah. Mari kita buka puasa dengan puak-puak doktor. Ada hak seorang tu makan lepas buka puasa tu Ustaz. Dia buat keluar ubat. Perut dia makan bodoh gitu ya. Puak makan. Anu kata, ya Allah, apa hal ni nasi dah habis lagi bahan untuk ubat ni. Biasanya orang makan telang air. Dia duduk perut makan mamuh. Amba kata ni lah seumur hidup amba hidup atas muka bumi ni, baru amba nampak orang makan ubat dengan cara mamuh. Dia kata guna, Ustaz amba ni sebenarnya nyakit dialysis. Nyakit buah pinggang. 23 tahun dah Ustaz. Jadi kalau hamba makan apa pun, minum apa pun, jadi hamba kena makan ubat ni Ustaz, kata dia. Supaya dia mudah untuk diproses. Esok hamba pergi cuci darah, sesat kata dia. Allah Rabbi. Hamba minta maaf banyak Tu hamba kejut. Hamba baru nampak orang makan ubat, kata. Tengah makan nasi, perut makan ubat. Buka ubat, perut makan mamuk. La ilaha illallah. Makna nak kabarnya, ayah, mak hak duk kampung, hak dah lanjut usia ni. Sebenarnya, dia nak melihat wajah anak cucu dia je sebenarnya. Nak tengok gembira, kumpul ramai-ramai. Tu je benarnya. Kalau nak bawa balik pitih ke apa benda pun, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa pun. Ayah mak kita hak dah tua ni, tak sungguh. Allahu Rabbi. Sebab itulah kepada perantauan, balik ke kampung dengan cermat, berhemah, di jalan raya, maklum sajalah. Bila puasa ni, lapar perut ni, mungkin ada hak mengatur, hak khelak sebagainya. Bawa kereta molek, baca bismillah, minta doa pada Allah SWT, pastikan segala kelengkapan kereta keadaan kondisi yang baik. Kemudian tawakallah kepada Allah Ta'ala supaya selamat sampai kepada ke rumah di kampung halaman, insya-Allah. Jadi anak-anak mengembirakan mak ayah dengan pada hari lebaran itu bersama dengan ibu ayah. Allahu Akbar. Itulah hak yang mak ayah suka. Lepas tu duduk sama, ada benda pun becam, cakap, lepas tu ada kuih sikit sambil-sambil makan, lepas tu pergi jalan. Makna mak ayah ni dia nak masa kita. Maklum sajalah kita ni masa muda, masanya tak ada, sibuk. Lepas tu kuderatnya ada, tapi bila sampai masa tua, masanya ada, kuderat pula tak ada. Lepas tu kita ni kuderatnya ada, masanya tak ada. Begitulah sokmo-sokmo. Allah Ta'ala buat. Itu kehidupan, ada jokang jangkit dia. Kalau belah ni tu di bawah, belah ni atas. Kalau belah ni bawah pula, ni atas pula. Begitulah. Cara macam mana kita layan. Kita duduk susun kehidupan kita tu. Itulah yang kita perlu ingat juga. Jadi kalau seorang ayah menggembirakan kepada anak dia, kalau seorang isteri gembirakan suami dia, tu dia. Suami menggembirakan isteri. Allah, kalau apa orang dia mudah je usah pasar dia. Nak suruh gembira, beli mah tak suruh mewek dia. Nak pula mah pula mahal. Allah la ilaha illallah. Allah nak raya kat mahal ni. Allah. Jadi maknanya masing-masing kena ingat. Di antara ibadat yang sangat hebat pada saat-saat akhir Ramadan ini, kita mengembirakan kepada orang yang kita bertemu. Sahabat-sahabat, kita gembirakan dia. Itu dia. Jadi itulah di antara yang hamba nak sebut pada tengah hari yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama, insya-Allah. Jadi ambil kesempatan juga pada saat ini, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua terus menerus memburu kebaikan Ramadan ini, berdoa banyak-banyak supaya kita dapat pula masuk Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Akan ada sihat badan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yarka' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا من النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آت في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اكفنا بحلالك عن حرامك أو فضل عمن سواك وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.